duduk belakang dia. Dan bila start saja game itu, guys, ada suatu misteri terjadi, iaitu ada suatu perempuan lalu, perempuan lah kata, yang daripada kelas Sozam. Dia nak masuk pintu hadapan tu. Sozam tengok dia. Memang tak cakap bukan muka manusia, guys. Muka hantu pocong. Nak cerita ni, sabar. So, kita naik tingkat 1. Jaya. Jadi, tingkat 2, 3, 4, 5. So, sekarang kita tingkat 5. So, kisah dia bermula tingkat 5. Bila kita nak naik je tingkat 6, akan dah start gelap lah, kan? Kita pandang je, ush, gelap ke? Tapi Sozam memang dah biasa lah, guys. Sebab kata kita nak redah main bola sepak, hobi kita kan. Hobi kita mahal kot, kan? So kita main, kita terpaksalah redah kan benda tu. Dan sampai tingkat 6, ada tapak kaki datang. Bila Sozam tengok belakang, tak ada siapa pun, bila tak ada siapa, Sozam syak, angin je kot, atau punya orang repair rumah. Takkan repair rumah lah, memang guys, so usah. Yo, what's up guys, welcome back to my channel YouTube Sozam. Alright guys, kembali bersama Sozam. Guys, kali ni kita nak buat konten apa? Guys, kali ni kita nak buat konten iaitu kisah seram Sozam, guys. So, kali ni kita nak buat konten untuk menceritakan pengalaman mistik daripada Sozam sendiri, guys, untuk diceritakan kepada korang semua, guys. So, sebelum kita start ini video, guys, jangan lupa subscribe YouTube Sozam, guys. So, sebelum tu jangan lupa tekan butang like, share, komen, and jangan lupa subscribe. Dah subscribe tu, terima kasih. Apa lagi, guys? Let's go. So guys, sedap pula Sozam. So, kembali bersama Sozam. Kita nak cerita seram, pengalaman misteri daripada Sozam, guys. Kita mulakan dengan cerita seram kita, guys. So, sebelum kita start dulu, yang tak berani mendengar cerita-cerita seram, jangan dengar dan lihat video Sozam. Yang berani dengar, lihat dan fahami. So, sebelum kita start ini video, guys, kita bacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini bermula pada sebelum tu, guys, kita ada 2 kisah nak dicerita kepada korang semua, guys. Kalau kita boleh panjangkan video, kita sambung 3 kisah lah, So, kita mulakan. So, kisah pertama, Sozam. Okay. So, pada waktu ketika itu, Sozam pada tahun, bila Sozam tak ingat, tapi masa tu Sozam sekolah rendah, guys, pada tahun 4 dan 5, guys. So, bermula je kisah seram Sozam di situ pada pukul 8 pagi. Macam biasa, kita masuk ke sekolah, guys. Kita masuk ke sekolah dan kita mulakan belajar. Kisah seram dia bermula pada waktu sebelum rehat, guys. Kau nak tahu tak?
sebelum berehat, apa yang terjadi? Yang terjadi sebelum berehat, kan rehat 10.30 Suzam. So sebelum rehat tu dalam pukul 10 ada masa setengah jam untuk kita rest daripada belajar, guys. So start situ kan. Ada sesuatu yang terjadi disebabkan ada juga kenapa. So dengar, pada waktu itu ada satu kumpulan, guys. Satu kelas Suzam ni, satu geng lah kira. Satu geng sekolah ni, dia orang bermain game hantu, guys. Tapi benda ni untuk adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik, kepada kau semua yang beragama Islam, jangan benda bukan-bukan jangan ikut, guys. Benda ni syirik, guys. So minta jauh-jauhkan. So dia main game tu dulu kalau dulu benda ni viral, so korang akan tahulah siapa game apa yang ni. So Suzan takkan sebut. So yang dah tahu tu jangan komen, guys. Korang hanya ni Suzan nak capaikan cerita di sebalik game hantu tu, guys. So kita sambung cerita tadi. Pada suatu kumpulan tu dia memain game hantu. Ada 5 orang, guys. 5 orang. Dia termasuk Melayu, India, Cina. So pada waktu itu Suzam berada di belakang meja diorang. Maksudnya satu meja tu dikelilingi oleh diorang punya 5 orang lah. 5 orang yang satu game nak main game hantu tu. Suzam duduk belakang dia. Dan bila start saja game itu, guys, ada suatu misteri terjadi. Iaitu, tapi belum start lagi. Sabar. Diorang saja baru start 5 minit kemudian terjadi sesuatu dekat Suzam. Bukan terjadi kat diorang, terjadi kat Suzam sendiri, kan? Iaitu ada suatu perempuan lalu, perempuan lah kata, yang daripada kelas Suzam. Dia nak masuk pintu hadapan tu. Suzam tengok dia. Memang tak cakap bukan muka manusia, guys. Muka hantu pocong. Memang seram lah cakap, kan? Muka tu pocong. Terus Suzam tutup mata. Astaghfirullahalazim. Lepas buka tu, dia datang dekat, boom, tutup lagi mata. Oh gila, kan? Benda tu jadi 2 kali kat Suzam, kan? Maksudnya the first tu dari jauh, ni dari dekat, perempuan tu duduk depan Suzam sikit, kan, belah kiri. So bila dia duduk mahala, Suzam nampak memang muka dia. Nak tahu muka dia macam ni? Ni Suzam beritahu. Muka dia hitam, dia macam ni. Kepala dia bulat dan memang sebiji. Muka pocong, memang. Sumpah lah cerita dia. Ini pengalaman Suzam. Takkan Suzam nak tipu kan? Hitam dan mata dia tak buka. Mata dia pun hitam. Dia tak buka pun. Mulut dia hitam-hitam. Lepas tu ada darah sikit, kan? Gila seram itu. Lepas tu kita sambung lagi cerita ni. Lepas perempuan tu tutup, Suzam pula buka mata. Bila tengok perempuan tu, alhamdulillah, sudah hilang, guys. Perempuan tu kembali balik pada muka asal dia. Sebenarnya itu hanya, orang kata, halusinasi. Macam tu lah, kan? Dia hanya bayangan. Sebab dia orang main game hantu tu, bila dia orang main tu, dia ada terjadi sesuatu yang pelik tau. Lepas tu bila Suzam buka, Suzam tengok dia orang punya shading tu. Suzam tak tahu lah. Tapi ini tips lah. Ada benda kat situ, dia orang pakai shilling. Shilling tu terbang, guys. Terbang lepas sini. Terbang, boom, luar tingkap. Lepas tu
Cikgu Suzam terkejut apa? Oi, kau balik apa ni? Oh gila. Baling tu. Memang dia jauh kan. Bukan macam orang baling. Dia terbang. Dia terbang terus keluar. Nak cari memang tak jumpa lah. Dia jatuh kat mana tak tahulah lagi. Shilin tu. Lepas dia orang semua dapat shilin tu terbang kan. Nak cakap apa? 5 orang yang main ni. Semua belak. Semua dia tempat masing-masing. Duduk tempat masing-masing semua. Macam start takut. Dia jom. Duduk kat meja tu. Duduk macam ni. Lepas tu ada seorang lagi. Tutup mata lah. Apalah macam. Trauma lah dia orang. Tengok nampak benda. Dia orang tak nampak benda yang seram macam susah nampak. Tapi dia orang nampak shilin tu terbang. Bayangkan tak ada orang tu. Angin tak ada. Ribut tak ada. Terbang ke? Lepas terbang tu. Semua duduk meja. Dan baca. So Zam start dengan baca. Bacaan-bacaan kita lah untuk pelindung kita. So lepas start rehat tu mungkin diorang ada cerita yang Suzam tak dapat sangat diorang. So diorang cerita Suzam ada yang dengar-dengar sikit kan. Diorang kata diorang tak main dah pendek ni. So ambil iktibar daripada kisah pertama Suzam ni guys. So jangan main sama ada benda yang mengaut tersyirik ni, jangan main guys. So dekat kisah ni Suzam tak main pun. Suzam belakang cik. Korang jangan apa kata, jangan kau rasa Suzam ni main benda game hantu tu. Bukan Suzam tak main. Suzam duduk belakang. Suzam tahu guys benda tu boleh kena kat Suzam. Sebab masa tu viral. Bila viral memang kat YouTube, TikTok benda tu kau paling viral kat YouTube lah. Bila kita dia buka dia macam best kan. Dia seru ni kan. Kita nak cabar dia kan. Kita nak pergi rumah. Itulah macam-macam. So jangan guys. Itu semua shit. So benda tu dah tak ada dah. Alhamdulillah lepas tu. Lepas rehat tu semua dah benda jadi. Sebab dia orang tak habis game tu guys. Shilin tu terbang memang. Game tu no stop. Kalau game tu sampai habis. Ada di seorang tu. Pasti akan terjadi sesuatu lagi dahsyat kan. Lagi dahsyat. Memang susah kan. Sebab apa? Disebabkan Suzam merasa memang dalam hati Suzam mungkin akan terjadi sesuatu. So kita ambil tiba kat situ. So janganlah benda-benda ngarut ni ikut guys. So kita habis kisah pertama Suzam guys. So kita sambung kisah kedua kita guys. Dan kisah ni merupakan kisah terakhir untuk Suzam cerita untuk korang semua. Banyak lagi guys, tapi Suzam ambil sikit. Ni tak adalah seram sangat. Yang dulu kisah ni ada lagi seram, tapi Suzam tak cerita. Itu sekadar pengalaman Suzam. Dan yang Suzam nak sampaikan ni, korang boleh dengar dan faham apa yang Suzam pernah rasa kan. So kisah kedua kita ni bermula pada waktu kita Suzam balik sekolah. Tak ada apa kan, balik sekolah tu Suzam start pagi pukul 8 pagi. Masa tu dah start tahun 5, darjah 5 sampai tingkatan 3 dah start kuat main bola. Tingkatan 4, 5 ni dah start SPM So raya sukan ni lebih kepada darjah tingkatan 4 dengan 5 ni kurang sikit lah. So masa Suzam kuat sukan dulu tahun 5 sampai tingkatan 3. So start situ 8 pagi sekolah, 1:30 balik. Itu paling awal. Paling lewat pukul 3 balik kan. Balik tu tak ada apa-apa lagi kan. Kita yang kisah kedua ni baru bermula. Balik tu macam biasa. Balik rumah, mandi dan makan. Lepas makan, rehat sekejap dan Suzam turun ke padang. Dulu Suzam duduk dekat rumah flat guys. Rumah flat. So macam biasalah, kita bukan orang So kita orang biasa-biasa je. So kita duduk lah flat. Kita budak flat guys. So kisah dia masa Suzam balik daripada bola sepak tu. Kita sambung dulu cerita dia. Dulu Suzam duduk rumah flat tingkat 9 guys. So agak ulang-alik turun daripada 9G
G9 9G, gitulah kan. Dia biasa sebabkan minat hobi nak main bola sepak dekat bawah guys. Depan flat Suzam tu ada bola sepak yang agak besar, dan sebelah dia boleh panggil sungai Kelang lah kata kan. So depan dia tu Kelang, and padang dia agak besar. So berbagai kaum bermain bola sepak masa tu. So kisah seram ini atau kisah misteri Suzam terjadi pada waktu balik bola sepak. Balik bola sepak. Kenapa guys Suzam cakap tu? Suzam balik pada waktu pukul 7.30 guys. 7.30 atau pukul 7.40. 8 tak pernah lambat lah. 7.30 40. Memang maghrib dia habis start maghrib balik. Start maghrib. Kisah dia balik daripada bola sepak. Lift pula rosak guys. Lift rosak. Dulu lift rosak tu berapa lama Suzam tak cerita lift rosak. Kita cerita pasal seram kita. Lift pula rosak. So kita terpaksa lah naik tangga guys. Kisah dia seram kat tangga tu lah. So bila naik je tangga tu, tingkat 1, 2, 3, 4, 5 semua bercahaya dengan lampu kan. So tak adalah seram sangat kan kat itu. Bila masuknya tingkat 6, 7 yang Suzam nak cerita ni, sabar kan. So kita naik tingkat 1 cahaya. Jadi kat 2, 3, 4, 5. So sekarang kita tingkat 5. So kisah dia bermula tingkat 5. Bila kita nak naik je tingkat 6, akan dah start gelap lah kan. Kita pandang je, gelap pun. Tapi Suzam memang dah biasa lah guys. Sebab kata kita nak redah main bola sepak, hobi kita kan. Hobi kita mahal kot kan. So kita terpaksa lah redah kan benda tu. Walaupun seram, kata redah je lah. Masa tu kecil kan, jangan main kau. Nampak hantu kan, lari je. So anda gigi, gelap dah macam ni lah hati. Seram sejuk. Bulu rumah naik guys. Bulu rumah naik cerita dia. Tapi nak macam mana, balik juga. Takkan nak duduk tingkat 5 je ke. Rumah kita bukan tingkat 5, tingkat 9. So bila tengok je naik. Tak jadi apa-apa je. Bila nak naik sampai tingkat 6, ada tapak kaki datang. Bila Suzam tengok belakang, tak ada siapa pun. Bila tak ada siapa, Suzam syak, angin je kot. Atau punya orang repair rumah. Takkan repair rumah lah. Masa tu Suzam fikir positif je. Sebab biasa kita lalu, kita fikir positif je. Kalau kita fikir pasal kita takut, so kita tak boleh buat apa guys. Kita memang dah jadi, kita datang rumah takut. So bila kita fikir positif tak apalah, orang je kot kan. Pelek ke apa. Bila start naik tingkat 7, pun tapak kaki yang agak kuat kan. Tapak kaki macam slipper jamban tu kata kan. Kan bunyi. Gila kuat ni. Bila pandang belakang, tak ada. Tapi bunyi tu ada. Bunyi tu tapak dan dia memanggil je. Panggil je ni. Dia panggil. Dia tak nilai je, tapi dia panggil. Seram tak seram? Seram lah sampai tak seram. Mau ke lapu? Nak. Bila ni je tingkat 7, lagi nara bunyi dia. Bunyi. Tapi dia tak bunyi kuat. Tapi dia bunyi naik. Bunyi dia. Naik macam tu. Lepas tu bunyi suara tu. Panjang tapi slow. Seram ya. Sampai tadi kan. Naik tingkat 8 tu. Suzam rasa. Bila pandang belakang, ada nampak macam Lelaki tu dia tak naik tangga tau. Dia duduk kat bawah tu. Susah perasan sebab ada bayangan lah. Kita boleh perasan. Tak boleh cerita lah macam mana benda tu Suzam lalui cakap kan. Memang nangis lah. Start nangis. Apa benda ikut aku ni. So Suzam terus naik. Sampai 39.
semuanya dah berakhir guys. So kisah dah berakhir guys itu. So balik je rumah ketut-ketut. Suzam tak cerita guys sebenarnya semua sebab itu sekadar pengalaman Suzam dan nak Suzam cerita pada orang tua. Kalau Suzam cerita, fikir balik, cerita macam tu, orang tua tak kasi. Dia kata, kau lepas ni tak payah main bola lah macam tu kan. Kan? Kau balik main kebagai apa kan. Memang tak baik sebab orang tua kata kita ni jangan balik maghrib guys. Sebab ada sesuatu atau benda yang ikut kita. So ingat pesanan tu daripada orang tua Suzam sendiri, ibu ayah Suzam sendiri yang pernah cakap jangan balik maghrib. So ini iktibar daripada pengalaman Suzam. Suzam cerita kat semua. So jangan balik maghrib. Sebelum maghrib pukul 6.30 dah boleh balik. Nak awal pukul 5 boleh balik. So korang boleh lah main-main, kau balik lah. Malam tu study. Lepas tu rehat, esok nak sekolah. So adik-adik, so dengar ini cerita Suzam ni, pengalaman ambil tiba. Sebab ini bukan main-main, ini benda yang betul. Sebab bila benda yang dah ikut adik-adik atau abang-abang semua atau pakcik-pakcik sekalian semua yang tengok video ni, kalau benda tu dah ikut, ingat, dia takkan lari ke mana-mana. Dia takkan lari ke mana-mana. Dia akan ikut. Bukan selama-lamanya ingat. Bukan selama, tapi dia akan ikut. Bila kita keluar rumah, dia akan ada dengan kita. So, hati-hati. Itu sahaja pesanan Suzam. So, kita dah habis kisah seram Suzam, guys. So, thank you so much yang mendengar, melihat dan faham kisah seram Suzam ni. Suzam cerita untuk pengalaman dan iktibar untuk konsumer daripada pengalaman Suzam sendiri. So insyaAllah kita akan cuba yang terbaik next content. And jangan lupa support YouTube Suzam guys. Kita jumpa lagi guys. Stay tuned.